Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video pembentangan saya. Saya Nur Amal Nazrah alias Mahirah, merupakan salah seorang student yang sedang menjalankan Discovery Year di Dementia Brunei selama 14 minggu, iaitu dari 9 Januari hingga 16 April 2022. Isi kandungan yang akan disampaikan dalam video ini adalah pengenalan, aktiviti yang kami jalankan sepanjang bersama Dementia Brunei, dan akhirnya penutup. Siapa saya? Saya registration number 19B0014, boleh panggil saya Mahirah. Merupakan seorang penuntut Universiti Brunei Darussalam masa ni tahun 3 semester 2 yang mengambil jurusan Sosiologi dan Antropologi. Saya merupakan seorang yang minat dalam kesukarelawanan dan membantu komuniti. Antara sebab kenapa saya memilih Dementia Brunei adalah yang pertama, tertarik dengan nama. Dengan nama Dementia tersebut membuatkan saya berasa berminat untuk mengikuti Dementia Brunei. Dan yang kedua adalah ingin mengetahui lebih mendalam. Sejujurnya sebelum mengetahui tentang dementia, saya tidak tahu apa maksud dementia dan tidak pernah dengar kewujudan Dementia Brunei. Dan yang ketiga adalah ingin membantu masyarakat, terutamanya warga emas, memandangkan saya merupakan seorang yang aktif mengikuti sukarelawan, terutamanya sukarelawan belia dan belia-belia masjid. Dementia Brunei adalah merupakan salah satu ahli ADI sejak 2020 yang mana boleh dikatakan masih baru lagi dan bertempat di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dan Dementia Brunei juga telah bekerjasama dengan kementerian-kementerian, NGO, masyarakat dan media tempatan untuk menonjolkan lagi Dementia Brunei. Dan amazingnya, Dementia Brunei sangat aktif dalam kempen kesedaran kesihatan awam yang membuatkan saya lebih berminat untuk mengikuti Dementia Brunei. Seterusnya akan disampaikan aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang berada di dalam Dementia Brunei. Kesemuanya dilakukan secara berkumpulan, sama ada bersama 11 orang, 7 orang ataupun 4 orang. Aktiviti pertama yang paling besar ialah virtual run, hike and bike yang involve kami 11 orang dan kumpulan kecil saya ditugaskan untuk bertanggungjawab dalam menguruskan pendaftaran. Aktiviti seterusnya adalah kempen media sosial yang mana kumpulan saya merupakan kumpulan kedua iaitu bulan Mac. Sebanyak 12 poster yang harus disiapkan dan kami membahagikan tugas iaitu sebanyak 3 poster setiap seorang. Dan topik yang kami fokuskan adalah mengenai penjaga ataupun caregiver, mengenai siapa mereka, apa tugasnya dan bagaimana cara untuk membantu the caregiver. Dan kesemuanya kami akan upload melalui Instagram iaitu db_dementia_Brunei. Aktiviti seterusnya, aktiviti yang paling mencabar dan paling menyeronokkan iaitu projek Bexel, bertujuan untuk mengumpul dana. Kami seramai 7 orang dalam satu kumpulan dan saya ditugaskan sebagai sekretari yang mana akan mencatat segala rancangan dan penambahbaikan, dan saya juga bertugas untuk mengemas-kini tugasan ahli kumpulan setiap minggu untuk memastikan setiap ahli memberikan kerjasama di antara satu sama lain, so that nada yang rasa left out ataupun nada yang tidak buat kerja langsung. Di samping itu saya juga bertugas sebagai baker, bertanggungjawab untuk membuat kuih Bicobol selama 3 minggu berturut-turut. Projek Bexel kami jalankan secara pre-order iaitu setiap hari Isnin hingga Jumaat kami akan menerima tempahan. Dan sebagai tanda dan seterusnya collection point berada di kafe di mana pelanggan akan mengambil tempahan mereka di sana. Kami menjual sebanyak RM13 untuk satu set yang
yang mengandungi 5 jenis kuih muih, dan alhamdulillah ianya berjaya. Kami berjaya menjual 60 set selama 3 minggu. Pada mulanya memang kami targetlah dari awal yang kami hanya jual 60 set saja, dan alhamdulillah atas kerjasama ahli kumpulan, kami berjaya capai goals kami atau. Seterusnya dari segi keuntungan, kami melebihi modal sebanyak RM300. 100% of our profit akan kami salurkan ke Dementia Brunei untuk aktiviti pada masa akan datang. Dan sebagai tanda penghargaan, kami mengadakan giveaway pada penghujung projek Bexel, dan 3 pemenang telah pun menerima hadiah mereka. Aktiviti seterusnya adalah virtual ceramah, yang mana kami merupakan kumpulan kedua yang menyampaikan ceramah dengan topik impak demensia dan penjagaan berdasarkan individu. Alhamdulillah kami menerima respon yang sangat positif dan seramai 101 orang penonton yang hadir mendengar ceramah kami. Dan kami juga menerima lebih 5 soalan yang diajukan oleh orang awam di penghujung pembentangan tersebut. Bukan itu sahaja, malah kami juga bekerjasama dengan wartawan dari Pelita Brunei. Pada mulanya sebelum ceramah dimulakan, saya berasa sangat nervous. Apanya orang kabak-kabak, kajar-kajar segala macam. Kerana ini merupakan pengalaman kali pertama membuat pembentangan online dan membuat pembentangan secara publik. Walaupun pada hakikatnya kami hanya ada masa lebih kurang seminggu untuk menyiapkan slide tersebut. Dengan bantuan penyelia-penyelia jua, kami punya poster dipaparkan di kaca televisyen RTB dan grup chat rasmi Government BN. Aktiviti yang terakhir adalah artikel. Topik yang sama juga, iaitu impak demensia dan penjagaan berdasarkan individu, yang mana isi kandungannya adalah ringkasan mengenai apa yang telah kami sampaikan semasa virtual ceramah tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih Dementia Brunei atas peluang-peluang yang diberikan, kerana saya berjaya mendapat beberapa pencapaian untuk diri saya sendiri. Yang pertama, saya berasa lebih yakin dengan membuat aktiviti-aktiviti tersebut, ianya meningkatkan kemahiran saya sendiri. Yang kedua, saya berasa bangga dengan kebolehan yang saya mampu buat di luar comfort zone. Dan yang ketiga adalah lebih berdisiplin, terutamanya tentang masa. Ianya berkait rapat dengan meeting yang diadakan setiap hari Jumaat pada jam 2:30 petang. Dan yang terakhir adalah dengan teamwork kami, kerjasama kami berjaya menyelesaikan aktiviti tersebut dengan berjaya. Walaupun begitu, terdapat beberapa cabaran yang saya hadapi sepanjang bersama Dementia Brunei. Yang pertama adalah saya sentiasa mengharapkan internet yang baik. 80% sepanjang bersama Dementia Brunei adalah semuanya online, meeting online, discuss online, everything online. So, wifi ataupun internet merupakan cabaran paling utama lah yang tidak dapat dielakkan. Yang kedua adalah berbeza pendapat. Saya belajar untuk menerima dan mengalah antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah sering menukar rancangan, terutamanya projek Bexel, yang mana rancangan asal kami adalah untuk membuat secara pre-order. Kemudian diberi pandangan untuk berkolaborasi dengan satu organisasi lain. Kemudian ditukar balik secara pre-order, dan itu merupakan pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan. Dan sebagai tanda penghargaan, saya ingin mengucapkan terima kasih terutamanya kepada Dementia Brunei, penyelia-penyelia, rakan COP, RTB dan lain-lain lagi. Di atas pengalaman dan pengajaran
yang telah saya pelajari sepanjang 14 minggu dan alhamdulillah berjaya mengharunginya atas bantuan dan sokongan orang di sekeliling saya. Kemudian walaupun saya tidak lagi akan bersama Dementia Brunei, namun kempen kesedaran akan saya teruskan terutamanya melalui media sosial. Dan yang terakhir sebagai harapan, semoga lebih ramai belia yang berminat untuk mengikuti atau menjadi ahli di dalam Dementia Brunei. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.